Assalamualaikum dan hai semua. Nama saya Nuzawani. Saya merupakan salah seorang ahli kumpulan daripada Tuko, iaitu tutorial kelas online. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menerangkan sedikit tentang Microsoft Teams. Apakah ciri-ciri yang ada di dalam Microsoft Teams dan juga cara untuk menggunakan beberapa ciri-ciri tersebut. Jadi, ini adalah ciri-ciri khas ataupun features yang telah tersedia di dalam Microsoft Teams. Antaranya adalah chat secara personal ataupun secara berkumpulan, contact search ataupun pencarian kontak di dalam Teams. Kita juga boleh melakukan jadual untuk mesyuarat ataupun untuk perbincangan isu, menggunakan fungsi video call ataupun voice call di dalam Microsoft Teams, berkongsi fail sesama organisasi ataupun luar daripada organisasi yang turut menggunakan Microsoft Teams dan juga kalender. Baiklah, kita akan mulakan dengan cara-cara untuk mendaftar dan log masuk ke dalam Microsoft Teams. Kita boleh pilih sama ada kita ingin menggunakan small business ataupun menggunakan Microsoft Teams untuk keluarga dan rakan-rakan. Setelah memilih, kita boleh teruskan dengan membuat akaun, menggunakan nombor telefon ataupun alamat email yang baru. Selepas itu, kita akan mendapat email dan akan disuruh untuk membuat password baru. Kemudian, kita boleh log masuk ke dalam Microsoft Teams dan letakkan bersama password yang telah di-set sebentar tadi. Jadi, saya akan memberitahu sedikit tentang beberapa fungsi yang terdapat di dalam Microsoft Teams. Yang pertama adalah fungsi yang wujud di bahagian kiri Microsoft Teams. Aplikasi lain yang turut disertakan dan boleh diguna bersama-sama dengan Microsoft Teams, dan juga fungsi untuk membuat panggilan atau call di dalam Microsoft Teams. Yang seterusnya adalah cara-cara untuk membuat Teams atau grup di dalam aplikasi ini. Jadi yang pertama sekali adalah kita perlu memasukkan nama untuk kumpulan dan berikan sedikit penerangan tentang kumpulan tersebut, dan kita boleh pilih privacy untuk kumpulan tersebut. Selepas kita tekan next, kita boleh masukkan ahli kumpulan untuk berada di dalam kumpulan tersebut. Jadi para ahli kumpulan akan mendapat akses ke kumpulan tersebut. Kita boleh tentukan tahap privacy untuk setiap ahli kumpulan tersebut. Salah satu kelebihan yang boleh digunakan adalah dengan menambah aplikasi lain sebagai tab di dalam kumpulan atau channel tersebut. Antaranya adalah Excel, OneNote, PDF dan juga PowerPoint. Jadi di sini saya telah memilih OneNote sebagai salah satu aplikasi untuk dimasukkan ke dalam channel ini. Dan antara yang boleh digunakan di dalam OneNote ini adalah dengan menggunakan tugasan-tugasan secara berkumpulan ataupun tugasan individu dengan lebih mudah. Bagi fungsi chat pula, kita dapat tentukan tahap kepentingan mereka. Jadi yang pertama sekali adalah standard, di mana chat akan dihantar seperti biasa. Important, di mana mesej tersebut akan dihantar sebagai penting, dan urgent, di mana penerima akan menerima notifikasi setiap 2 ke 20 minit. Sudut chat juga menyediakan kelebihan untuk menghantar stiker atau GIF kepada penerima. Tulisan-tulisan dan format dalam bentuk mesej juga boleh diubah mengikut kesesuaian mereka tersendiri. Saya akan teruskan dengan bahagian meeting. Di sini kita boleh tentukan tarikh, waktu serta ahli untuk menyertai meeting tersebut. Meeting di sini bukan saja digunakan untuk mesyuarat formal, tapi juga boleh digunakan sebagai temu janji bagi membincangkan sesuatu perkara. Ketika sesi meeting, sekiranya ingin menggunakan Microsoft Video Call, Microsoft Teams juga akan memberi beberapa gambar yang sesuai untuk dijadikan sebagai latar belakang. Sebagai contoh,
beberapa gambar yang telah disediakan di sini. Malah, kita juga boleh mengambil gambar kita sendiri dan upload untuk dijadikan sebagai latar belakang. Terdapat juga fungsi untuk menggunakan beberapa emoji. Sebagai contoh, emoji tapak tangan akan dikira sebagai tanda untuk mengangkat tangan untuk bertanya ataupun mencelah ketika mesyuarat sedang berlangsung. Di sini kita dapat tahu bahawa di sini juga terdapat fungsi untuk berkongsi skrin laptop secara sepenuhnya ataupun untuk berkongsi aplikasi tertentu untuk dipaparkan ketika meeting tersebut. Dan akhir sekali adalah fungsi kalender. Fungsi kalender membolehkan kita untuk menentukan dan susun jadual mengikut masa-masa yang kita ingini. Kita boleh membuat meeting yang baru melalui kalender dan melihat kerja-kerja ataupun tugasan-tugasan yang telah diberikan di situ. Baiklah, itu sahaja daripada saya pada minggu ini. Ahli kumpulan kami akan menerangkan tentang aplikasi Google Meet pula pada video yang seterusnya. Jangan lupa untuk tekan button like dan subscribe dan berikan komen untuk sebarang pendapat. Bye!